Nak cakap malam ni saja je sembang santai di malam Ahad dan beberapa perkara yang saya nak cuba clear the air sikit, memandangkan saya ada masa sebelum kita start minggu yang akan sangat busy. Staf kesayangan Dr. Mala Nur Fariha, sabar hang, sabar nah, hang sabar Fariha nah. Saya belum bebel kat hang lagi, sabar. Okay, alright. Perkara pertama, kita tunggu sikit lagi rakan-rakan yang mungkin nak bersama dengan kita live. Ramai yang akan mesej saya bila diorang masuk lambat sikit, katanya diorang rasa macam upset sangat. Sebenarnya saya tak faham kenapa, sebab bagi saya macam okey lah kalau tak live boleh tengok nanti kan, tapi ada yang kata tak boleh, live tu lain feel dia. Saya tak faham sebenarnya. Tapi yalah, saya pun kalau saya tengok live Dr. Sakinah, saya memang nak tengok live. Saya memang frust sangat kalau dia live dan saya tak tengok notification, saya jadi frust. So saya rasa saya faham lah perkara yang sama. Hai Miss Khairul Nisa. Pertama sekali, sementara kita ambil kedatangan daripada rakan-rakan dari tim Celoteh Dr. Mala, saya nak buat satu disclaimer. Kadang-kadang bila saya bacakan nama kamu macam ni, Miss Rajeswari Krishnan dari Kulim, sebenarnya saya tak tahu sama ada rakan-rakan tim Celoteh Dr. Mala ni lebih muda daripada saya ke, lebih tua daripada saya ke. Kadang-kadang nama a bit orang kata ambiguous kan. Saya tak tahu lelaki ke perempuan ke. Jadi saya minta maaf kalau anda sebenarnya agak lebih berumur daripada saya dan saya terpanggil dengan nama macam tu saja, macam agak kurang hajai. Sebab yalah, saya pun baru 24 tahun ni. Jadi mesti ramai yang lebih tua daripada saya kan. I'm so sorry kalau saya tak sebut heading yang betul untuk nama kamu. Seboleh-bolehnya saya cuba cakap macam Miss ke Mister ke. Tapi kalau ada ketinggalan juga, saya minta maaf sebab setengah nama you sangat muda, tapi rupa-rupanya you lebih berumur daripada saya. So saya minta maaf. Selamat malam doktor, saya ada messenger doktor bertanya tentang vaksin. Better saya tanya dekat messenger. Messenger saya sekarang saya rasa ada lebih kurang 900 lebih unread messages. Saya rasa bukan semalam, kemarin saya ada masa sikit, saya ada clearkan dalam 100. Lepas tu saya tak larat balik dah. So kepada yang tanya dalam messenger, saya memang minta maaf sangat sebab hanya yang bertuah saja. Sebab bila saya baca, kalau hari tu saya sempat clear, saya sempat baca maybe dalam 20-30 message lah contohnya. Lepas tu saya dah tak larat dah. Then saya datang hari yang 2-3 hari later, sebab saya baca messenger hanya kalau dekat laptop. Kalau dekat phone susah So bila saya buka balik, apa akan berlaku, message yang lebih awal, kamu hantar lebih awal, contohnya 5-6 hari sebelum ni, Facebook akan jadikan dia ke bawah. Message yang masuk lebih awal akan jadi lebih atas. Jadi memang nasib sahaja siapa yang saya sempat baca dan reply, dan nasib je siapa yang saya tak sempat. Jadi saya minta maaf sangat-sangat yang tanya soalan dekat messenger. Ya betul, saya baru 24 tahun, kepada siapa yang tak tahu lagi. Gitu. Alright. Okay, sebenarnya saya live hari ni, saya nak cakap hari ni tepat 1 minggu saya menerima dos pertama vaksin COVID-19. Jenama yang saya terima adalah jenama Pfizer yang bernama Comirnaty, menggunakan teknologi mRNA. Teknologi mRNA ini sebenarnya yang paling ditakuti kerana ia adalah teknologi yang agak baru. Jadi ramai yang cuba menakut-nakutkan dengan mengatakan bahawa mungkin kesan sampingan yang lebih lebih teruk. Mungkin boleh jadi Avengers, boleh jadi mutant. So far seminggu saya tunggu, saya minta untuk jadi Iron Lady, tak dapat. Saya minta untuk jadi Doraemon dengan poket yang lebih besar sedikit pun tak dapat juga. Saya masih Dr. Mala yang berumur 24 tahun. Okay. So far teknologi mRNA ni is doing good to me. Kesan yang saya rasa cuma beberapa hari tu, dalam 2 hingga 3 hari saya rasa sakit dekat bahu ni dan saya rasa macam lenguh lah. So saya memang tak tidur belah sini, tak gunakan belah sini. Memang saya macam drama sikit lah. Lepas tu saya tak tidur langsung belah sini. Saya kontrol gila. Lepas tu ada sehari tu saya tidur petang. Saya rasa waktu tu saya balik kerja malam ke apa tak, saya tak ingat dah. Saya tidur petang. Bila saya bangun daripada tidur petang tu, tiba-tiba rupa-rupanya saya bangun daripada tangan ni. Jadi saya tahulah saya berdrama sebenarnya. So itu saja kesan sampingan yang saya rasa.
dengan izin Tuhan, saya tak demam, saya tak ada ruam, muka saya tak sengit, saya tak ada apa-apa kesan sampingan lain yang merisaukan lah. Of course, saya takkan cakap vaksin ini langsung tidak memberi kesan sampingan. Ada rakan-rakan saya yang ambil yang mendapat kesan sampingan ringan, ada rakan saya yang ambil yang mendapat kesan sampingan yang berat sebenarnya, tapi juga dipanjangkan umur, dapat diselamatkan juga, sihat, okey. Saya memang nampak beberapa kesan sampingan dengan mata kepala saya sendiri. Salah seorang rakan dapat dada dia berdebar-debar, dada dia jadi laju. Thank God dia pakai jam yang monitor heart rate. Jadi cepat-cepat dia bagi tahu dada saya rasa berdebar-debar, nadi saya laju. Jadi terus staf pusat pemberian vaksin bawa dia ke bilik rawatan, bagi dia minum air, kopi dan sebagainya. Baru sedar rupanya dia tak makan sarapan. Jadi kalau kamu nak pergi vaksin, make sure makan sarapan sebelum tu. Kalau petang ke, makan sebelum pergi. Ryan, kalau cucuk vaksin jadi cantik macam ni, lepas ni cancel jumpa Dr. Amira, tu saya tak jamin. Salah satu kesan sampingan vaksin yang saya dapat ialah lepas ambil vaksin ni saya suka make up pula. Lama saya tinggal vaksin ni, saya tinggal make up sejak bermulanya pandemik COVID-19 ni. Mungkin sebenarnya saya macam ada tekanan perasaan tau. Saya macam ada kerisauan dan ketakutan. Saya tak boleh nak ceria sangat. Saya macam takut tu asyik ada sahaja di dalam jiwa saya. Jadi saya tak boleh nak melaram sangat. Sebenarnya it was there. Lepas tu lepas saya terima vaksin dos pertama tu, macam saya rasa saya lebih happy. Saya rasa saya lebih macam I am back to who I was sebenarnya before the pandemic started. So hari ni sebenarnya saya keluar dinner tadi dengan family, bawa anak, bawa husband, mak, bibik semua. Because esok birthday anak saya, so kita orang keluar awal. So alang-alang dah make up sikit tu, I came live terus lah. Kalau tak juga. Hi doktor, cakap suntikan pertama, adakah akan ada suntikan kedua atau seterusnya? Oh definitely lah Encik Muhammad Afian di Alam Maya. Memang vaksin COVID-19 jenama Pfizer ni memang memerlukan 2 dos. Jadi dos saya yang kedua dijadualkan pada 12 April tak silap saya. Yang pertama 22 Mac hari tu. 21 hari berikutnya. Alright. Ada juga rakan saya yang menerima vaksin ini yang mengalami kesan sampingan yang teruk, iaitu yang paling ditakuti, iaitu apa yang kita panggil anaphylaxis, sampaikan dia nadi menjadi laju, hampir pingsan, oksigen drop dan sebagainya. Tapi sekali lagi petugas di pusat pemberian vaksin berkenaan yang rakan saya terima itu memang sangat bagus. Dia orang detect sangat awal sebab rakan saya itu memang dah declare dah dia memang ada banyak allergic dan dia juga ada allergic kepada vaksin juga sebelum ni. Jadi dia orang detect secepat-cepatnya dan bagi ubat rawatan dan semuanya, dan sekarang dia okey, dia dah kembali sihat. Okey, walaupun dia mengalami kesan sampingan vaksin COVID-19 yang paling kritikal, dia dapat diselamatkan. Alright, soalan daripada Ahmad Jamaluddin Muhammad. Macam mana kalau dalam bulan puasa memang tak makan siang sehingga azan berkumandang, ada efek ke? Makan sahur dalam pukul 5 pagi, contoh kena suntik vaksinnya petang. Macam mana tu doktor? Jadi susahlah saya nak jawab soalan ni sebenarnya. Tapi terima kasih untuk soalan ni Encik Ahmad Jamaluddin. Saya akan tolong tanyakan soalan ni kepada Dr. Suhazeli yang merupakan ahli medical mythbuster. Saya akan cuba tanyakan dengan Dr. Sakinah juga. Apakah yang boleh buat, sebab kebanyakannya kami diingatkan supaya makan perut kenyang ketika menerima vaksin ini. Takut sebenarnya simptom yang kita hadapi itu adalah sebab tak makan. Bila hypo tu kita rasa pening-pening gitu kan, kita rasa sebab vaksin sebenarnya kita tak makan. Kalau kita tak makan kan kita rasa kadang letih, kering tekak, rasa getah lutut gitu kan, mungkin Alright, tapi it's a very good question. Cuma saya tak tahu jawapan buat masa sekarang. Saya akan cari jawapannya. Alright, saya tak ada apa-apa efek. Alah, lari pula. Alamak, sorry Okay, so saya 2 April akan ambil second dose daripada Encik Syed Syahmi Azan. First dose tak ada apa-apa kesan sangat, cuma sengal, kawan lah pening-pening lepas tidur. Okay, alright, so itu adalah kesan selepas dos pertama. Tetapi saya maklum bahawa selepas dos kedua biasanya kesan sampingan
akan ada lebih sedikit daripada yang pertama ya. Jadi kat setengah orang, bukan setengah orang, kebanyakan orang selepas dos pertama dia macam tak demam. Lepas dos kedua dia demam pula. Okey, lepas dos pertama dia tak ada apa-apa kesan sampingan. Lepas dos kedua dia muntah-muntah, sakit kepala. Jadi dos kedua memang akan ada lebih banyak kesan sampingan. Jahasdal, Dr. Mala minta tolong balas mesej saya doktor, ada pertanyaan sedikit. Okey, saya rasa kamu semua yang mesej dekat messenger. Sekali lagi saya nak cakap, messenger saya last saya check semalam ada 900 mesej kawan-kawan. Mungkin kalau kamu bagi gaji saya boleh ambil PA untuk tolong bacakan semua mesej, tapi saya memang tak sempat nak baca dekat 900 Lepas hari 2 bila saya buka nanti dia jadi 1000 lebih. Bila 1000 lebih tu saya jadi macam restless sangat. Saya baca sikit nanti mesej yang lebih lama dia akan turun ke bawah. Jadi saya nak scroll pun makan masa kadang-kadang. Susah sangat Jadi saya minta tolong kalau kamu ada soalan tanya di komen, sebab dekat komen ni ramai kawan-kawan saya yang memang doktor kesihatan juga contohnya Dr. Man Aris, setengah orang yang memang cakna tentang kesihatan seperti Norzat, Lily. Ya, nanti kalau kamu tanya mereka akan tolong jawabkan. At least saya pun bila ada orang tag senang saya nak tengok. Dekat messenger ni memang susah sangat tapi saya cuba. Cuma saya memang tak boleh nak janji, saya tak nampak dan dia tak boleh search juga tau. Kalau kamu kata doktor saya dah message, boleh tak doktor tengok? Saya tak boleh search nama kamu dekat messenger tu jadi dia memang susah sangat. Minta faham lah. Saya rasa semua doktor yang influencer ada masalah macam ni Kalau soalan kamu adalah berkenaan dengan nasihat klinikal, tolonglah, memang saya tak akan jawab. Soalan yang saya jawab biasanya adalah yang berkaitan dengan saya telah diberi diagnosis ini dan diberi ubat ni, betul ke doktor kat mana saya kena pergi tengok, persoalan yang agak general baru saya jawab. Kalau persoalan yang sangat personal terhadap klinikal kamu yang saya tak boleh jawab tanpa examine, tanpa periksa anda, memang saya tak boleh nak jawab Alright. Okay, hi dari Melaka, cantik Dr. Malam ni Cun. Thank you Miss Zahara Yusof. Okay. Nur Jawariah Yusof. Orang tua umur 60 ke atas yang ada penyakit kecil manis, darah tinggi and etc. perlu juga ke ambil? Maaf ya doktor, saya tertinggal bas. Perlu ambil. Ya, soalannya banyak kali dah jawab, perlu ambil. Sesiapa yang ada penyakit kronik kamu perlu ambil vaksin. Sesiapa yang ada asma, ada alergik, kamu kena ambil vaksin, kamu perlu ambil vaksin ini. Sesiapa yang ada saya dah operate tu, saya dah buang hempedu, saya dah buang appendix, saya dah buang tonsil, perlu tak ambil vaksin? Perlu ambil vaksin ini. Sesiapa yang saya alergik kacang, saya alergik ubat tahan sakit, saya alergik antibiotik, saya alergik itu, saya alergik ini, yes, kamu perlu ambil vaksin ini. Doktor saya kanser tapi dah baik 5 tahun, boleh ambil tak? Boleh. Doktor saya kanser baru 3 bulan lepas habis kemo, bincang dengan doktor onkologi kamu balik. Kalau kamu kanser dan tengah menjalani rawatan kanser, jangan ambil vaksin ini dulu, tangguhkan dahulu. Okay, as simple as that. Alright. Sumarti Ana, wajib ke doktor? Apa yang wajib ya? Pertanyaan, endometriosis, darah tinggi, kecil manis, asma, alergik seafood, boleh ke ambil? Boleh. Kalau saya buka messenger saya, sebenarnya inilah soalan yang dibanjiri Masing-masing nak tanya dengan diri sendiri, 63 tahun, kecil manis, darah tinggi, bla 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 bla, dengan sejarah kesihatan kamu nak tanya boleh vaksin ke tidak? Itu je soalan. Boleh Kamu hanya tak boleh ambil vaksin kalau MySejahtera tu kata tak boleh. Selagi tu boleh. Daftar saja dekat MySejahtera, declare semua masalah kesihatan anda, tulis semua masalah kesihatan anda. MySejahtera tu ada segala pakar yang dalam tim depa tu, nanti dia orang jawab. Ikut je nasihat mereka. Ditambah lagi bila kamu pergi ke pusat vaksinasi, apabila tiba giliran kamu akan di counselling lagi. Dekat situ boleh tanya lagi, sempat lagi nak cakap nak atau tidak. Jadi boleh. G6PD ni saya dah jawab 5,000 kali dah. Boleh. Ya. Alright. Kepada yang tanya soalan, ini masalah kesihatan saya, boleh ke tak saya ambil vaksin? Yes, saya tak akan jawab. Ada beribu, saya rasa ada dekat 15 video saya yang berkaitan dengan pelbagai topik vaksin, dengan pelbagai masalah kesihatan. Semua saya dah cover, mengandung, cuba untuk mengandung, trying to conceive, mengandung, breastfeeding,
asma, alergik, kencing manis, darah tinggi, semua saya dah cover dah. Jadi kamu boleh pergi tengok dekat video-video tersebut, tengok di ruangan komen, kamu akan dapat jawapan yang kamu perlukan ya. Kanser yang tengah menjalani rawatan kanser tu yang tak boleh ambil, yang lain semua boleh. Alright. So kepada yang masih ragu-ragu dekat luar sana yang rasa macam saya nak tengok frontliner ambil dulu, kalau depa elok tak mati baru saya nak ambil, nak tengok dia orang jadi cacat ke tidak, kalau dia orang tak cacat baru saya nak ambil. Jadi kamu boleh fikir-fikir dah lah ya. Saya rasa paling-paling kurang hari tu saya tengok dekat 380,000 dos telah diberi seluruh Malaysia kalau tak silap saya Jadi mungkin kamu dah boleh cari sejadah, cari temple, mungkin dah boleh cari petunjuk untuk membuat keputusan sama ada kamu mahu atau tidak. Ya, kalau kamu rasa kamu nak, kamu dah boleh daftar dekat MySejahtera. Kalau masih tak nak, tak apa, masih boleh daftar dekat MySejahtera mengikut kata YB Menteri Mosti, YB Khairi Jamaluddin. Kamu masih boleh register dan supaya at least government tahu, kerajaan tahu data yang ada, siapa yang nak dan siapa yang tak nak. Alright. So Euphoria Mawi, apa dia Mawi? Kalau tolong jawab boleh tu, saya nak claim kat Dr. Mala boleh 500 kejap. 500k dos dah selamat di vaksin. Boleh. Okey. So terima kasih. Euphoria East ni adalah seorang pembantu pegawai perubatan senior di Kementerian Kesihatan Malaysia. Nama semedar dia adalah Ismawi. Saya panggil dia Mawi. So menurut Mawi 500,000 dos vaksin COVID-19 telah diberi di seluruh negara dan so far sihat, so far kebanyakan penerima masih dipanjangkan umur, masih diberi kesihatan, masih terlindung, masih terjamin. Kami masih menggunakan full PPE di tempat kerja. Kami masih tak berhenti berdoa. Bila ambil vaksin, kita tak jadi maksum tiba-tiba, kita tak jadi mutant tiba-tiba ya. Kita masih manusia biasa, yang manusia kerdil, yang we are only dependent on God, on what God intend to do to us. So kami semua penerima vaksin pun we are still the same. Alright. Jadi terpulanglah kepada kalian apa yang kalian nak. So saya nak kata selepas minggu pertama penerimaan vaksin, inilah kesan sampingan saya makin suka make up, itu saja. Jadi saya rasa semua video live yang saya datang selepas menerima vaksin, saya rasa so far saya make up kot lah lepas ni kena buat study, kena pergi tengok balik Okey, soalan daripada Nur Azlinda Yaakob. Doktor, kalau ada anxiety atau panic disorder, nanti kalau sesak nafas, degupan jantung kencang, macam mana nak bezakan dengan kesan sampingan selepas dicucuk nanti? Okey, selepas macam mana nak bezakan, sebab dekat pusat penerimaan vaksin tu memang ada semua standby tau. Dia memang awesome sangat. Kepada yang tak nak vaksin pun, apa kata korang pergi je, daftar je dulu. Memang best sangat tau dekat sana. Diorang memang flow dia memang macam nak cucuk dah cepatnya. Kita jadi macam tu tau. So dekat sana memang ada semua monitor, kamu akan dipantau. Dan tak kisahlah berkaitan dengan penerimaan vaksin ke, ataupun memang kamu macam panik jarum, tiba-tiba rasa nak pitam, ataupun nampak ex-boyfriend datang terima vaksin juga tiba-tiba rasa nak pengsan ke, whatever lah segala simptom yang kamu alami ketika berada di pemantauan di pusat penerimaan vaksin itu akan dirawat dengan serta-merta oleh petugas kesihatan di sana. Setelah kamu pulang, kamu kena buat pemantauan kendiri ya. Saya sarankan departments, tempat bertugas office, setiap tempat wajarnya kalau kamu boleh sediakan peralatan yang sesuai untuk petugas kamu, pekerja kamu buat pemantauan berkala di tempat kerja. Jadi mudah jadi mereka tak perlulah macam ambil cuti duduk kat rumah ke apa ke kan. So kamu boleh office bolehlah macam dapatkan temperature monitor. Temperature memang dah ada lah kan, blood pressure punya cuff, atau boleh ada macam nurse in charge yang boleh contact ke dan sebagainya. Tak ada masalah lah ya. Okey, yang penting bila kamu ada apa-apa side effect, kamu boleh feedback dekat MySejahtera tu sendiri ya. Nanti MySejahtera tu akan bagi tahu. Dan kalau kamu ada macam
Tak kisahlah berkaitan dengan vaksin ke, macam lepas terima vaksin kamu rasa macam berdebar-debar dada. 2 hari lepas terima vaksin rasa berdebar-debar. Tak tahulah vaksin ke, tak vaksin ke, pergi je Jabatan Kecemasan Berdekatan. Tak ada masalah. Ya, klinik kesihatan pun boleh juga. Ataupun macam, 4 hari lepas penerimaan vaksin, seseorang tu rasa macam sesak nafas. Tak tahulah sesak nafas ni sebab ada orang rokok dekat tepi saya kat kedai makan tadi ke, berkaitan dengan vaksin ke, ataupun tak tahulah kenapa sesak nafas. Tak apa, kalau dalam 15 hingga 30 minit rasa sesak nafas tu tak hilang dengan rehat pun, baik pergi ke klinik berdekatan ataupun ke hospital berdekatan untuk cek. Tak ada masalah ya. Kebanyakan kami telah diberi briefing, telah diberi CME tentang bagaimana nak handle patient selepas penerimaan vaksin COVID-19 ya. Kami dah ada diberi sekilo-sekilo tersebut. Ada tadi satu sis tanya, saya ada bipolar, boleh ke datang ambil? Saya rasa boleh kot. Saya rasa boleh. Saya nampak okey. Doktor, saya ada bipolar, saya terlalu takut dengan suntikan. Bagaimana doktor? Saya pun tak reti macam nak jawab, tapi saya rasa boleh kot. Don't worry. Kita boleh handle. Kita selalu tengok patient. In fact, dekat Jabatan Kecemasan, kami handle patient-patient yang autism, Down syndrome bila mereka ada masalah kesihatan yang diperlukan untuk beri lawatan IV drips. Memanglah kalau patient lain 5 minit dah boleh sideline dah. Patient-patient macam ni setengah jam kena sembang dengan dia dulu, repo dulu, main dengan dia, borak dengan dia dulu, bagi mak dia pun confident dengan kita, baru kita boleh start sideline. So memang memakan masa sikit, memang makan effort sikit, tapi biasanya it is very satisfying lah orang kata. So still boleh. Ni Mawi ada cakap, dia kata tenangkan diri, mohon bantuan petugas, beritahu keadaan anda, petugas kesihatan akan bantu anda. Saya rasa kalau saya ada patient bipolar, saya akan baringkan dia, cucuk vaksin, lepas tu terus pasang monitor, bagi satu staff memang standby jaga dia Kalau perlu bagi supplemental oxygen, bagi dia tidur dan rehat lepas 2-3 jam, baru bagi dia bangun balik. If it's me lah. Tapi saya tak tahu apakah extent of facility yang ada di pusat pemberian vaksin tersebut lah Kita doakan semua yang terbaik untuk rakan kita tu tadi, nama dia Safia. Alright, okay. Portion pertama saya nak bercerita tentang vaksin sebenarnya. So far saya masih awesome. Cuma ada satu pimple je dekat sini, masih tak kecil lagi. Saya kena cari doktor estetik saya, nak tanya dia kena buat apa ni. Ini memang betul-betul sehari selepas penerimaan vaksin. So saya memang nak feedback dekat Pfizer, nak cakap mungkin vaksin ni pun ada kaitan juga. Pimples ni pun ada kaitan juga. Lawak je korang jangan edit yang ini sahaja jangan buat pimples saya ni semua dah hilang, dah flawless, dah hasil rawatan daripada Dr. Amirul. Okay, so portion kedua video saya hari ini adalah saya nak menerangkan tentang sesuatu yang viral dekat wall saya pada hari Sabtu dan bersambung-sambung soalan daripada Miss Sarasul Lecuman, doktor, anak saya autism dan epilepsi, boleh ke dia divaksin? Umur berapa tu anak? Kalau kurang daripada 18 tahun tak boleh miss. Lebih daripada 18 tahun boleh boleh daftarkan. Doktor RVD Mejal, apa tu doktor? Maklumat dari staf KKM bahawa siapa daftar direct kat KKM secara manual akan dapat vaksin cepat dari yang daftar melalui MySejahtera. Saya dah daftar melalui MySejahtera, kena daftar semula kat KKM ke? Tu saya tak tahu. Tu kamu kena tanya KKM kami tak tahu sebab kami di swasta, bos pun minta nama dan dekat MySejahtera pun kami register juga dan dua-dua berjalan serentak sebenarnya Okay, hi Arifin Ramos. Okay, alright. So, perkara kedua yang saya nak clearkan dalam video hari ini adalah tentang seorang yang jadi glamour dekat wall saya. Dia ada bagi komen yang menjengkelkan dekat wall saya dan saya duk menjawab-jawab sampai jadi panjang-panjang pula komen thread tu sampai saya dah rasa nak meletup dah. Dan saya post balik dan saya kata saya screenshotkan komen-komen dia dan saya menerangkan apa yang berlaku niat saya sebenarnya saya ada buat satu food review. Itu bukan kali pertama sebenarnya saya buat food review. Saya pernah buat food review sebelum ni, mungkin tak banyak mungkin sekali 2-3 kali
Dan apa yang membuatkan saya sangat gembira adalah saya membeli dengan sebelum ni lah saya beli dengan duit sendiri. Yang Yong Tau Fu tu yang pertama tu, ada seorang rakan saya, dia doktor juga dia yang tanya, malah hang makan Yong Tau Fu ke? Then I reply, kata aku hantu Yong Tau Fu. Lepas tu dia kata okay, somebody akan datang deliver dekat rumah you sekarang. So saya macam pelik. Saya tengah bergegas nak keluar waktu tu kan. Saya macam, siapa nak hantar ni? Apa ni? Berapa? Apa semua? Dia kata, tak apa malah. It's okay. I belikan untuk you. Lepas tu dah hantar. Lepas hantar tu, baru dia kata, oh yang menghantar tu adalah sekian-sekian, Encik Azran Aziz daripada Yong Tau Fu Nur dekat Kajang. Dan tujuan pemberian Yong Tau Fu tu kepada saya adalah sebab sebelum tu saya ada tolong sedikit lah dari segi kesihatan ni. Saya tak nak cerita apa dengan detail sebab itu adalah rahsia apa yang kita panggil PDPA, Patient Data Protection Act. Itu adalah dia punya data kesihatan yang I don't want to reveal it. Alright, so cut it short, I tanya Syam, I boleh buat review tak? Boleh, why not? Dia kata okay lah, dia kata why not kita help small businesses. So bila saya ada masa, dah hari berikutnya saya pun buat review, tak ada masalah. Dan review saya tu sebab saya sempat ambil video, saya selitkan dengan video sekali. Kenapa saya buat video? Suka hati saya lah saya nak buat video kan, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya buat video? Sebab saya rasa makanan kan mestilah, I don't know, I just did a video, like I had time, saya tekan on and saya video, like you know, and then bila saya upload tu sebenarnya saya terfikir sebab video tu sangat gelap dan saya pun nampak serabai habis dengan rambut tak apa-apa ni kan. But then I was thinking it's okay, saya memang bukan seorang yang sangat cantik or whatever pun, so saya upload je lah tiba-tiba seorang ni sibuk pula datang kata, oh you know kenapa you kena buat review macam ni, bla 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 and everything. Lagi saya menjawab, lagi dia menjawab balik, lagi saya menjawab, lagi dia menjawab balik, sampai dia menjengkelkan saya dan saya tak tahan. Dan saya buat another post yang mengatakan bahawa simple kalau seseorang itu tak suka tengok muka saya, memang muka saya menjengkelkan kalian, memang awak rasa macam menyampah tengok saya minta maaf sangat. Saya tak boleh jadi everybody's cup of coffee. Saya rasa saya tak pastilah kalau kamu pernah alami atau tidak. Saya pernah banyak kali alami dalam hidup saya. Saya akan dibenci oleh seseorang tanpa sebab. Saya pernah diberitahu oleh seorang senior yang bertugas sekali dengan saya, senior tanpa sebab. Dia cakap, every time I look at your face, I feel irritated. Your face is so annoying. I don't like to see you. I wish you die. I was told that. And that's at work in front of a lot of people. So saya sedar bahawa kadang-kadang memang I cannot, saya tak boleh happykan semua orang. You know, saya tak tahu kenapa. I didn't do anything. Okay, kalau if you don't like, just scroll. Simple as that. Saya tak buka mata kalian untuk datang tengok wall saya. So kenapa saya meletup sebenarnya pada hari Sabtu tu? Sebab dah terlampau banyak hatred yang saya hadapi sebenarnya. Mungkin saya tak pernah respon, saya tak pernah reply, saya tak pernah cakap. Jadi kalian tak sedar Tapi siapa yang kenal saya secara peribadi, siapa yang ada WhatsApp group dengan saya, siapa yang sembang dengan saya almost every day, dan siapa yang menjadi support system saya untuk jadi health influencer ni, mereka tahu saya banyak bercerita. In fact saya menangis juga. I don't know what I did begitu banyak cacian, makian, mencarut yang diberikan kepada saya. In fact saya tahu saya sangat sensitif tahu. Saya in fact tak suka bila ada persoalan yang tiba-tiba orang baru yang saya tahu dia fake profile, dia gambar tak mengarut tak apa-apa, nama lelaki pula tu, dan dia tanya, wow dah kahwin ke? Saya tak suka soalan macam tu. Saya di sini untuk memberi informasi kesihatan. I'm telling you about health. Saya bukannya influencer yang tunjuk makeup, yang tunjuk fashion, yang menunjukkan kecantikan. In fact kalau saya pergi makan ke apa pun saya jarang post. Kalau saya keluar dinner ke, saya pergi mana-mana, I don't post. Kalau saya pergi holiday ke apa pun saya tak post. If you all realise, I don't post because kenapa saya tak post? Sebab saya rasa pandemik ini semua orang struggle.
Jadi saya rasa entahlah, saya tak nak post dekat Facebook dan menunjuk-nunjuk, mungkin orang lain post lah, they feel comfortable with it, tapi di sekeliling saya, di circle saya, dalam ahli keluarga saya sebenarnya ramai yang terkesan dengan pandemik ini, ramai yang struggle secara kewangan juga dengan pandemik ini. Jadi saya rasa agak macam the sensitivity of pandemic tu, so saya tak post lah kebanyakannya. Kalau satu dua saya post tu very rare kalau you all tengok. Kalau tak, memang saya ni duduk bebel pasal vaksin kesihatan dan sebagainya, very rare. Alright, so I am tired of hatred. I am tired of trolls. I am tired of this kind of questions. Banyak dia macam patah tumbuh hilang berganti tau. Dia macam cendawan lepas hujan tau. Saya block datang lagi. Dan demografi orang yang hater saya ni sama saja sebenarnya. It is the same group of people who keep giving me hatred. So I understand ramai yang kata ignore. If you are intelligent, ignore. If you are intelligent, you should ignore. Don't dia menyalak, jangan menyalak balik. Tapi I have threshold juga. Semalam bila saya meletup tu, that was the last straw that broke the camel's back. I just couldn't take it. It's very tiring, It's I mean, saya perempuan, saya ada suami. Saya ada anak-anak lah, mereka masih kecil, mereka masih tak boleh nak baca Facebook lah. But when they grow, they will know mommy went through all this. So I don't want my children to know all this. Post tadi tu pun saya bakal sama ada hide ataupun delete. Sebab saya tak nak anak-anak saya dah besar nanti dan bercerita tentang semua ini. Dan saya ada keluarga mertua, saya ada ibu mertua, saya ada saya jarang bercerita tentang mak mertua saya. But she's gem of a lady. My mother-in-law is gem of a lady. Tapi she's not on Facebook. Dia tak ada Facebook. I always tell about my mother sebab my mother ada Facebook. So I post sekarang, she's watching it in there. So senang. My mother-in-law, dia tak ada Facebook. Somebody else will tell her. So imagine when somebody else tell her, apa dia rasa? Saya menantu dia. It's very embarrassing tau. And kalau saya pilih untuk jadi influencer yang memang tunjuk kulit, tunjuk cantik, duk sengih-sengih gitu, melirik-lirik mata, buat-buat seksi gitu, I understand. Saya kena accept all that backlashes, saya kena accept all that trolls. But I am not. I didn't do that. So saya rasa it's a bit unfair to keep giving me that much of hatred. Kalau kamu tak berminat, tak suka, then just move on. Ada ramai lagi influencer ataupun kamu boleh baca, especially kepada yang rasa dia Mak Saleh bini dia, Mak Saleh saya pandai cakap English dan whatever. I don't think you have anything to do on my page. Sebab saya selalu cakap, saya memilih untuk memberi informasi dalam bahasa Melayu kerana channel kesihatan yang memberi informasi dalam bahasa Melayu agak tak banyak, sebab negara Malaysia sahaja yang ada. Paling-paling dekat pun Indonesia. Selain daripada tu, yang luar negara, Amerika, Britain, Australia, whatever it is, semua dalam bahasa Inggeris. So orang yang berhabuk bahasa Inggeris ni tak ada masalah. Dia boleh cari info dekat mana-mana pun. Masalahnya adalah kepada orang yang lebih mencari informasi dalam bahasa Melayu. Okay? So kalau awak rasa awak Mak Saleh bini awak, Mak Saleh anak beranak awak, Mak Saleh, awak tak ada kerja sebenarnya dekat channel saya. Dan tak kisahlah bahasa apa pun. Kalau kamu rasa tak suka dengan cara saya, tak minat dengan apa yang saya buat, ada setengah feedback yang diberi, mereka beri saya feedback secara personal. Mereka message saya, mereka bagi tahu saya. Ada setengah feedback pun dekat wall juga. Ada orang cakap ada feedback yang beri dekat wall, doktor macam ni boleh tak doktor? Ada yang kata tak dengar. Okay, tak dengar doktor, suara naik turun dengan bunyi kipas ni kuat sangat. Kalau saya on kipas nanti kan saya berpeluh-peluh sebab dekat sini tak ada aircon. So saya beli earphone. Ada yang message dan bagi tahu saya, doktor, why don't you beli microphone ni? So saya beli microphone tu. I do accept all that kind of feedback. Tapi bila you bagi feedback yang menjengkelkan, menyakitkan hati, and saya dah terang-terang cakap saya tak suka feedback anda, then help yourself out of my space. It's as easy. Saya tak naklah cakap get out. Saya tak naklah cakap bergambus kan. Tapi bila saya kata help yourself out of my space tu, kamu patut faham lah. Okay, itulah sebab saya meletup sebenarnya. Sebab begitu banyak hatred yang saya terima. Dan begitu banyak sekali sebenarnya that person wasn't the first person. And that person is not the only person sebenarnya. Ramai. Saya ada semua screenshot.
Saya ada semua haters ni yang saya screenshot, saya akan block. Saya screenshot, saya block. Saya screenshot, saya block. Kawan-kawan saya tahu, Norzat tahu, Fadilah tahu, dia orang semua tahu, my husband tahu, my sisters tahu. Yeah, so many. I am so tired, you know. And bila Mamat tu datang menjengkelkan saya, sumpah saya sebenarnya ingat dia another fake profile. Saya tak pergi check pun. Walaupun bila dia kata bini dia Mak Saleh pun, saya masih rasa dia fake profile. Saya punya malas nak jenguk dia punya page. Sampailah ada seorang singgah ke wall saya dan cakap, oh ini kawan seorang lagi ni. Oh barulah saya tahu, oh dia manusia sebenar-benarnya ya. So saya minta sangat-sangat kepada kawan-kawan di luar sana, kalau kamu tak suka seseorang, kamu boleh, dan kamu rasa feedback tu sebenarnya membantu. Saya pernah ada seorang wanita India ni yang message saya, dia kata kenapa you tak pakai kenapa you tak pakai tali, you tak pakai rantai tali tu bila you live. Dia cakap macam tu, you are married woman, why you're not wearing tali. I explained to her, I said, your husband is different, my husband is different. This is what I have to follow and this is what you follow. This is what it doesn't make me any less of an married Indian lady. So she agreed, I agreed, good terms, done. Alright, so kamu boleh bagi feedback, tapi tolonglah bagi feedback secara berhemah dan tolonglah bagi feedback yang apa yang kita panggil constructive criticism ya. Bila kamu bagi feedback tu, orang tu boleh menjadi lebih baik. Dan walau apa pun yang berlaku walaupun dia troll, dia menjengkelkan saya begitu, dia menyakitkan hati saya, dia menyebabkan saya murung dan marah, saya rasa toksik dan negatif sangat hari saya sangat gembira saat lepas tu sebab owner kepada peniaga tersebut Encik Azran Aziz tu, dia kata memang jari dia dah letih dah duk balas message WhatsApp tak berhenti-henti duk meminta Yong Tau Fu dia ya. Ada yang minta hantar ke rumah, lepas tu sedap sangat, besoknya tu order ke office pula, order kat tempat kerja pula, hospital lah dan sebagainya. So memang rezeki dia melimpah-limpah ya. Jadi saya sangat happy. Alright, but that does not mean that you guys people can take me for granted. Alright, I know team Celoteh Dr. Mala very positive, you all very loving, you all very sweet. I know so much and I know juga bila orang tu menjengkelkan saya, habis semua tentera turun, habis semua orang keluar dengan senapang. Dr. Imelda pun turun, semua memang bagi dia balik. Ada setengah komen yang saya terpaksa delete sebab terlampau apa ni orang kata character assassination lah terlampau terlampau attack peribadi dia, jadi saya tak nak lah ya. Saya tak rasa keluarga, isteri dan anak-anak dia wajar dikecam kerana perlakuan dia. Itu sebab ada beberapa komen yang dia letak gambar anak dia lah, dia letak gambar isteri dia lah, saya delete. Ya, sebab kita tak patut marah ahli keluarga dia, mak bapak dia, isteri dia, anak-anak dia sebab dia. I think that is two wrongs doesn't make one right kan orang kata kan. Jadi kita tak naklah jadi macam tu Sebab tu saya delete semua komen yang ada gambar dan dia bercerita tentang ahli keluarga dan sebagainya. Sebab saya tak nak tim Celoteh Dr. Mala duk pi komen body shaming depa pula. So I don't want that to happen. But I bursted because I couldn't take it anymore. Alright, I'm just so tired of so much of hatred, and saya seorang manusia biasa yang penuh dengan, saya pun ada perasaan, saya pun ada emosi dan sebagainya. And thank you yang messenger saya sekarang pun, thank you so much. You guys have been lovely. Message yang saya berikan ni adalah kepada Seko 2, Cendawan dan Pelesit yang duk tengok dulu sebelum saya blog bila saya awal-awal buat live. Waktu live ni diorang akan keluarkan message yang penuh dengan mencarut. Nama-nama tu masih ada, saya dah block dah diorang. Penuh mencarut-carut memarahi saya, memarahi muka saya, warna kulit saya dan sebagainya. Memang keluar live Jadi kalau korang pergi tengok balik video-video tu, ada tiba-tiba mata saya jadi macam itu, tiba-tiba saya terkejut dan sebagainya, adalah sebab saya tengok video tersebut tetapi saya tak respon. Saya tak pernah reply, saya tak pernah respon. Saya tak pernah entertain dia orang sebenarnya. Saya bagi dia menangis bucu katil pada dengan muka dia. Ada yang tak puas hati siap datang lagi dekat messenger bertubi-tubi. Dia message bertubi-tubi supaya message dia memang naik apa bagai kan. Saya
tak layan pun. Saya block je padan dengan muka dia. Ya, tapi at one point memang saya meletup juga Jadi saya nak minta maaf juga sebab saya meletup. Saya juga rasa bersalah sebab kesian si Polan tu. Saya punyalah menjaga identiti dia. Saya sebenarnya dah block dia, tapi rupa-rupanya you all boleh nampak dia lagi. Saya dah tak nampak dah message thread tu. Sebab bila saya block dia, saya tak nampak. The whole thing saya tak nampak. Rupanya baru husband saya kata, alah benda tu bersambung sebenarnya. Saya tak nampak. Saya tak perasan pun. And then bila saya post balik pun saya tutup sebenarnya nama dia sebab saya tak nak ada tentera yang pergi cari dia, attack dekat profile dia dan sebagainya. Ada pula ada bini dia yang datang yang pergi buka profile husband dia. Jadi saya tak boleh nak selamatkan lah kalau dah sendiri gali lubang macam tu. So anyway, I hope benda ni tak berulang. I hope janganlah buat perkara ni kepada siapa-siapa pun influencer mana-mana pun. Tak kisahlah dia artis ke, penyanyi ke, food blogger ke, kesihatan ke, parenting ke, whatever kalau kamu tak suka. So, saya pun ada orang yang saya tak suka, ada orang yang saya suka biasalah, saya manusia kan. Kalau kamu tak suka then berambus, you just get away from there. You just don't like, it's okay. Kalau kamu suka then send some love, that's all as simple as that. And thank you so much kepada semua yang backup saya, yang bagi saya love, yang bagi saya semangat dan sebagainya. Dan saya sebenarnya buat post tersebut dan live ini untuk memberi peringatan kepada di luar sana. Kalau sekali lagi saya meletup, memang cari pasal saya dah tak boleh nak selamatkan dah. Kalau tentera tim celoteh Dr. Malam memang attack kamu salah typo sikit, stay jadi sate pun memang kamu kena bahan cukup-cukup. Jadi saya tak boleh nak selamatkan lah Kadang-kadang saya rasa macam saya rasa macam padan dengan muka hang. Saya biar je kejap, biar kamu kena bahan begitu Itu pun sebenarnya saya dah block dah juga wife dia supaya dia tak terima kecaman yang berterusan. Dan saya rasa tak patut pun, husband saya pun tak masuk campur langsung walaupun saya dah meroyan kat dia the whole day, but I make sure dia tak masuk dalam perang tersebut sebab nampak childish sangat nanti. Tapi tiba-tiba pula wife dia pula yang masuk dalam cerita. So I think that was totally uncalled for. Thank you so much dan sorry a lot also. Orang lain tak patut buat apa yang saya buat. Kita patut stay calm, stay cool, stay macho, jangan layan. Tapi itulah saya pun tiba-tiba meletup. Saya harap dia tak berlaku lagi Saya cuba untuk semaikan a lot of positivity dalam semua sesi saya. Saya cuba semaikan kasih sayang di antara seseorang even anti-vaksin pun. Of course anti-vaksin tegar yang memang suka memfitnah doktor-doktor tu memang saya menyampah lah dengan diorang Tetapi orang yang vaksin hesitant, orang yang tak pasti, orang yang atas pagar, orang yang memilih untuk tidak vaksin, malah ada pesakit-pesakit saya pun memang anak-anak mereka dia memilih untuk tidak mau vaksin atas sebab sekian. Saya hormat keputusan mereka. Saya cuba untuk tidak menyemaikan kebencian di antara satu sama lain hanya kerana pilihan kita berbeza. We can respect each other, saya rasa tapi kalau dah begitu banyak hatred diberi kepada saya, at one point saya pun meletup jugalah So please don't do what I do. Dr. Engku Marina kirim salam, alamak siapa ni? Okay, please don't do what I do. Saya pun minta maaf juga dan saya bakal hide post tersebut. Dan ramai small businesses yang ada message saya, saya akan reply yang sama saja. Saya perlukan kamu untuk email saya sebenarnya untuk mudah berkomunikasi. Jika ada masa saya akan tolong kamu. So far beberapa review yang saya buat termasuk Syauki yang buat delivery seafood, Maisarah yang buat public goal, dan beberapa review lain lah termasuk Yong Tafu dan sebagainya. Saya tidak mengambil apa-apa bayaran saya tak luar apa pun saya tulis di Facebook saya tak keluarkan modal 1 sen pun dan saya tak rugi 1 sen pun. Setakat ini gaji daripada kerja hakiki saya cukup untuk anak dan keluarga saya. Gaji pendapatan saya dan suami cukup untuk kami hidup tanpa hutang yang melampau. Kami masih boleh hidup. So I don't need more than I need. Syazrah ni adalah lipstick MAC warna pink. Nanti saya tunjukkan. Ramai orang tanya tentang lipstick ni. Nanti saya mungkin kena buat review lipstick pula kot. Nanti saya akan tunjukkan lipstick ni. So kepada small businesses yang ada email saya, nanti saya yang message saya akan cuba reply.
Kebanyakannya mungkin dalam friend list saya sebab dia keluar dekat message yang main itself, yang spam dengan message request tu dia lambat sikit untuk saya tengok. Kalau kamu tahu email address saya, kalau kamu tengok saya punya YouTube channel tu, dekat sana kamu boleh connect kepada saya punya email. Jadi kalau kamu email saya boleh reply ataupun respon dengan lebih awal ya. Saya ada strict code of conduct. Bukan semua produk saya boleh review ya. Saya segala yang saya buat walaupun atas kapasiti saya sendiri, saya masih terikat dengan code of conduct of medical ethics dan juga saya masih terikat dengan employment contract dengan tempat saya bertugas, iaitu hospital yang saya bekerja. Jadi saya tak boleh suka-suka review produk, review business, review tempat itu, review klinik. Saya tak boleh suka-suka. Kebanyakannya jika ia adalah berskala yang besar seperti saya dijemput oleh pihak bernama dan sebagainya, saya kena minta kebenaran daripada majikan dahulu. Kalau majikan lepaskan baru boleh sebab walaupun kita ni terpakai kepada semua orang sebenarnya, walaupun kita buat di luar waktu kerja, sebenarnya setengah perkara tu kita kena baca balik kita punya employment contract, polisi polisi syarikat dan sebagainya. Ada setengah perkara yang kita masih terikat dengan polisi syarikat dan kita masih kena minta kebenaran majikan ya. Jadi sentiasa baca balik dan check balik dengan immediate boss, check balik dengan big boss dan buat yang terbaiknya ya. Alright, so so this is MAC pink lipstick. I tak ingat shade number berapa, nanti I bagi tahu. Boss, boleh tak sebelum saya habiskan, saya just boleh tak nak tanya pasal vaksin? Boleh. Kalau kamu tanya, saya akan jawab dengan segera. Sebelum, saya tak tahu, 5 minit je kan kita live ni. Kita live berapa lama ni you all? I tak boleh nampak dekat sini. Alright, okay, so itu sahaja pesanan dari saya hari ini. So seminggu selepas saya mengambil vaksin, saya masih sihat, cuma emotionally saya meletup. Sebenarnya waktu tu saya baru lepas habis kerja malam jugalah So saya memang stres sangat. So memang kenalah dia dengan saya. So I'm so sorry to him and his family. I'm also sorry for being sebab meletup tiba-tiba. I think I shouldn't have done that. And thank you so much kepada semua yang backup saya dan tolong jadi tentera saya. Alright, okay. So thank you so much. Dah 48 minit dah. Boy, lamanya. Saya nak 15 minit je tadi. Okay, doktor. Saya nak bagi eyeshadow primer macam mana nak bagi? Okay, email saya ya. Email saya adalah dr.malasanti@gmail.com. Nama just dr dengan nama sebenar saya @gmail.com. Kamu boleh email ataupun kamu boleh email celoteh.mala@gmail.com Nanti kita boleh bersembang. Kalau celoteh.mala@gmail.com lagi cepat saya boleh reply. Kalau Dr. Mala tu lambat sikit lah Okay, so saya akan cuba. Ada juga yang post tentang nak suruh saya review baju kurung. Okay, baju kurung raya. So tu saya memang excited lah Tu memang melaram ni memang benda yang saya suka Alright, sebab Nilofa dah married tu yang meletup. Tu saya tak check lagi apa kecoh pasal Nilofa kahwin ni. Nilofa ni siapa sebenarnya? Tu benda pertama saya nak tanya dulu. Okay, doktor, saya ada masalah HB low, boleh vaksin ke? Boleh. Okay, alright. So kalau tak ada soalan yang sangat-sangat penting, saya rasa saya boleh habiskan sesi di sini 46 minit, 47 minit. So kalau ada apa-apa, kalau okay, alright. Let me see ada apa-apa question ke tak? Hi doctor, in your next video, can you talk on hair loss and the best treatment for it? Saya dah pernah cerita dah pasal ni. Mr. Surya Ganesh, I do have a video on hair loss, hair care. But probably I can do another one, right? I wouldn't say that my hair is at its best state, but I can share a little bit of tips. Alright, so alright, itu sahaja. So alright. Dia usahawan, Nilofa ni usahawan selebriti, tapi itulah saya tak tahu kenapa dia glamour sangat. Anyway, nanti saya pergi study siapa Nilofa ni. Selamat pengantin baru kepada Nilofa dan pasangan ni. Saya tahu dia kahwin, lepas tu tiba-tiba jadi kecoh sikit tentang perkahwinan dia. Nanti saya pergi baca Alright, so thank you so much kepada yang bersama dengan saya live malam ni. Nak recap sikit dua perkara yang saya cakap. Seminggu selepas penerimaan vaksin, cita-cita saya untuk berubah menjadi Doraemon tak tersampaian. Saya masih Malasanti yang berumur 24 tahun.
Cuma lepas vaksin ni jadi macam flawless, cantik sikit, ada satu pimple, itu sahaja. Dan perkara kedua dalam video ni yang saya cakapkan adalah spread a lot of love, spread a lot of positivity, spread a lot of kindness. Kalau kamu tak suka, kamu tak minat tengok apa yang saya buat, kamu tak suka tengok muka saya, tolonglah scroll away, tolong block saya. Tak perlu tengok saya. Dan kalau kamu nak bagi apa-apa feedback, especially constructive criticism, boleh bagi tahu dengan berhemah, sama ada di wall ataupun di messenger pun boleh juga. Kalau kamu rasa feedback tersebut akan lebih membantu saya dalam memberi informasi kesihatan kepada orang awam. Dan segala soalan seperti yang menjengkelkan seorang wanita, tolonglah jangan tanya saya, sebab saya pun asasnya seorang wanita juga sebelum saya menjadi seorang doktor. Dan jangan lupa saya isteri orang, jadi tolonglah berhemah sikit. Kalau tak suka, berambus je. Alright, so thank you so much. Take care everybody. Have a great week ahead. Minggu saya akan sangat-sangat busy. Kalau berkesempatan kita jumpa. Jangan lupa mulakan shopping raya dengan awal, dan tidak sempat dapat baju nanti susah. Tak kisahlah kita PKP ke kita tak PKP ke, kita kena raya juga. So thank you so much. Love you all. And stay safe, stay healthy. Shlote Dr. Mala. Bye-bye.